di dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Sebenarnya mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Maka jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Jika mereka enggan beriman, kepada keterangan Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam surah Al-Kahfi ini surah yang sering kita membacanya pada setiap minggu. Malah ada ustaz-ustaz mula sudah menyarankan kita untuk membacanya pada setiap malam pun, pada setiap hari sepanjang kehidupan kita yang makin mencabar-mencabar. Sebab surah Al-Kahfi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang bermaksud bahawa dengan membaca surah Al-Kahfi ini dapat menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, Ustaz Badri Shah ada membuat satu pencerahan yang begitu baik mengenai kaitan surah Al-Kahfi dengan akhir zaman. Jadi sesuai sangat kalau dalam situasi sekarang ni, dengan masa-masa yang ada ni tuan-tuan. Yalah, kalau tuan-tuan perasan, kita walaupun kita rasa kita banyak masa terluang tuan-tuan, tetapi rupa-rupanya dalam situasi macam ini, kesibukan kita makin menjadi-jadi tuan-tuan. Tak apa kita sibuk, sebab memang manusia sibuk ni, kalau kita bertanya pada orang bijak pandai tu, hanya yang sibuk ni, orang sibuk ni dia berkualiti tuan. Orang sibuk dapat buat banyak benda. Kan? Orang sibuk dapat buat banyak benda. Kecuali orang menyibuk lain cerita kan. Jadi dalam situasi kita sibuk ni, kita celah-celah lah untuk mendengar kuliah-kuliah ini. Kan? Kita boleh dengar kuliah-kuliah ni dalam bila-bila masa yang kita ada lah tuan-tuan. Tak kisahlah sampai-sampai kita buat apa pun. Tetapi penting untuk kita memahami surah Al-Kahfi ni mengapa begitu ditekankan untuk kita yang akhir zaman ni. Tuan-tuan boleh dengar kuliah Ustaz Badri Shah dan kupasannya tentang surah Al-Kahfi ni memang amat menarik. Bukan sekadar menarik, tetapi yang penting dia mempunyai maklumat-maklumat yang akhirnya boleh menjadikan kita termenung memikirkan diri kita sendiri. Baik, dalam surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan pujian terhadap dirinya dan petunjuk bagi para hamba agar memuji dia. Kan mula-mula tadi kan Allah Taala mulakan dengan pujian. Maka tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, segala puji bagi Allah kerana telah mengutuskan hamba dan rasulnya yang mulia iaitu Nabi Muhammad. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala memulakan pujian kepada diri dia, sejauh mana pula kita memuji Allah pada setiap hari? Kan? Itu sebab diaturkan kepada kita untuk berdoa. Contohnya, doa ketika bangun tidur. Tuan-tuan, kita bangun tidur, ni kata orang bijak pandai lah, kita bangun tidur jangan bangun terus. Bangun, kita duduk dulu. Kan? Bangun, kita duduk dulu. Kemudian kita berdoa dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang belum baca doa bangun tidur tadi, bacalah sekarang kan. Terlambat tak apa daripada tak buat kan. Bukannya orang lain dengar pun. Kita sendiri je dengar kan. Tetapi kepada yang telah melaksanakannya dan menjadikan rutin kehidupan dia setiap hari, tuan-tuan, bukan semua orang yang tidur malam tadi, hari ni dia bangun macam kita bangun. Bukan semua orang, tuan. Bukan semua orang. Alhamdulillah, Allah masih pilih kita untuk bangun pada hari ini. Esok belum tentu tuan. Esok belum tentu. Esok belum tentu.
Berapa ramai orang yang kita nampak sihat, tetapi Masya Allah, dia tidur malam, malam itulah merupakan malam terakhir dia bersama dengan keluarga dia. Siang semalam itulah merupakan siang yang terakhir dia bersama dengan ahli keluarga dia. Di saat dia bangun pada hari berikutnya, yang menjemput dan mendatangi dan melayani dia bukan ahli keluarga dia, tetapi dua orang malaikat maut, dua orang malaikat yang sentiasa kita dengar nama dia, iaitu Munkar dan Nakir. Jadi tuan-tuan, ayuhlah puji Allah banyak-banyak dengan lafaz Alhamdulillah. Malah Alhamdulillah merupakan doa yang terbaik. Doa yang terbaik adalah Alhamdulillah. Jadi insya-Allah cukup sampai setakat tu untuk surah Al-Kahfi. Kita beralih ke surah yang lain. Selanjutnya nanti tuan-tuan boleh cari lagi insya-Allah. Baik, seterusnya kita ke surah yang kedua, surah Al-Isra. Surah Al-Isra insya-Allah akan dibacakan oleh qari kita Ustaz Syahir bin Yaziz. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إلا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik. Terima kasih Ustaz Syahir atas bacaan yang telah disampaikan. Baik, terjemahan surah Al-Isra ayat 1 hingga 5. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha suci Tuhan, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel serta kami perintahkan mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya.
Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong, angkuh dengan melampau. Maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu, kali yang pertama dari 2 kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang akan tetap berlaku. Tuan-tuan, surah Al-Isra sebelum surah Al-Kahfi. Nah, walaupun tadi kita baca surah Al-Kahfi dulu, tak apalah. Nah, surah Al-Isra ni adalah surah sebelum surah Al-Kahfi. Yang mana kedua-dua surah ni apabila kita baca, tuan-tuan, dia memang banyak mendatangkan debaran dalam jiwa kita, tuan-tuan. Kelebihan Al-Quran ni, tuan-tuan, kita membacanya faham, kita rasa sesuatu. Tapi kita baca tak faham pun, kita rasa sesuatu. Inilah hebat Quran yang dikatakan mukjizat. Ada orang dia tanya kepada alim ulama Islam. Dia kata, kenapa kamu baca sesuatu yang kamu tak faham? Kenapa kamu baca sesuatu yang kamu tak faham? Kalau dia tak faham, apa baca? Kan? Namun dijawab oleh ulama ini. Dia kata, Al-Quran itu umpama seorang ibu yang berinteraksi dengan anak, dengan baby dia yang kecil, tuan-tuan. Tuan-tuan, baby yang kecil, tuan-tuan, dia tak faham bahasa ibu dia. Dia tak faham. Tetapi apabila mendengar suara ibu dia, merasa pegangan ibu dia, merasa usapan jari jemari ibu dia, dia kenal ibu dia dan dia terus memberi interaksi. Macam itulah kita dengan Al-Quran, tuan-tuan. Kita dengan Quran, walaupun kita tak faham, tetapi dia memberikan satu bekas yang terasa di jiwa. Ni Allah SWT. Itu sebab, tuan-tuan, bayangkan, tanpa kita faham pun kita rasa. Kita dengar kadang-kadang ada imam yang baca bacaan yang begitu baik, tuan-tuan. Dia menjadikan kita rasa Allah. Kalau kita pergi umrah, kita haji tu, biasa kita dengar, kita nak keluar pintu tu, akan ada orang kata apa? Puas sungguh semayang malam ni. Puas rasa semayang malam ni. Sebab apa? Dengan bacaannya, dengan suasananya. Allah, kita berdoa lah mudah-mudahan dapatlah kita bersama-sama nanti pergi balik untuk dimudahkan untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Baik, tuan-tuan. Dalam sedikit pencerahan tentang surah Al-Isra ni, tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, surah Al-Isra ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Palestin pada waktu malam. Saya cuma nak ambil satu perkataan je untuk dibincangkan dalam surah Al-Isra ni. Apa dia? Iaitu pada waktu malam. Pada waktu malam. Nah, maka tuan-tuan, antara perkara yang perlu kita ambil berat ialah rupa-rupanya antara masa yang paling sesuai, masa yang paling mustajab, masa yang paling bagus untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada waktu malam. Bukanlah siang Allah tak dengar pula, kan? Allah Ta'ala ni siang malam pun Allah dengar. Tetapi untuk kita bermunajat, mengadu sungguh-sungguh segala permasalahan kita, mengadu tentang keinginan kita, ayuhlah kita melaksanakannya pada waktu malam. Itu sebab ada satu ungkapan mengatakan, siapa yang inginkan peningkatan, maka dia hendaklah berjaga malam. Dia hendaklah berjaga malam. Maka dengan berjaga malam, yang berjaga bukan matanya, tetapi hati dan jiwanya. Yang berjaga pada waktu malam bukan matanya, tetapi hati dan jiwanya. Sebab bukan senang untuk kita membangunkan jiwa
membangunkan malam sehingga kita bangun kerana apa? Kita bangun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita datang ke pejabat di waktu-waktu yang tertentu, belum tentu kita dapat ikhlas pada orang, tuan-tuan. Kita buat-buat, masuklah WhatsApp pula. Kita buat sebab apa? Kadang-kadang sebab bos kita sampai, kita pun sampai. Kan? Jadi kadang-kadang dia mudah jadi macam tu. Tetapi pada waktu malam, tak ada siapa tuan-tuan tahu. Tak ada siapa tuan-tuan tahu. Kecuali lah pula. Kan? Kecuali lah pula. Udah bangun-bangun dah. Udah bangun-bangun dah. WhatsApp pula kat orang. Yang ini. Al-haru wal-biru. Janganlah buat macam tu. Kan? Buat macam tu. Kan? Tuan-tuan, cuba kita bangun malam. Ada orang yang dia kata, kan, dia bangun malam, maka dia melantunkan bacaan-bacaan Quran. Sebaik-baiknya kalau kita bangun malam ni, eloknya kita nak semayang tu, kita tutup semua lampu. Tutup semua lampu. Tutup semua lampu, kita dalam kegelapan malam tu kita semayang. Ketika itu kita rasakan, ya Allah, macam inilah kubur. Tuan-tuan, gelap rumah kita tak sama gelap kubur, tuan-tuan. Masa itulah baru kita rasa, ya Allah, kalau aku mati macam ni kan, kalau aku mati, macam ni lah rupanya agak-agaknya. Bangun, pergi tengok muka isteri. Kan, tengok dia orang tengah tidur. Tengok muka isteri. Tengok muka anak-anak. Muka-muka yang bakal kita tinggalkan ataupun bakal kita ditinggalkan. Baru lagi jiwa kita boleh hidup. Kalau hidup ingka tak habis-habis, tuan-tuan faham tak ingka tu apa dia? Faham bagus, tak faham cari. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bangun malam menyebabkan seseorang itu sungguh-sungguh dekat pada Allah. Sungguh-sungguh dia dekat pada Allah. Itu sebab tuan-tuan, apabila kita mendirikan malam, orang yang mendirikan malam ini, jiwanya hidup. Ada pendapat mengatakan bahawa orang yang antara kita nak tahu, ciri-ciri orang bangun malam ni, tuan-tuan. Saya dengar lah ini, saya baca-baca, saya pun tak tahu sangat, tuan-tuan. Dia orang kata apa? Apabila kita mendengar perkataannya, kita rasa selesa. Apabila kita mendengar arahannya, kita rasa nak buat. Dan apabila dia buat sesuatu, kita rasa nak ikut apa yang dia buat. Kan? Ini antara ciri-cirinya lah. Wallahu a'lam bissawab. Dan dalam surah ini juga disebutkan Masjidil Aqsa, antara masjid ketiga yang terbaik dalam Islam untuk kita lawati. Hari ini berada dalam situasi yang genting. Maka tuan-tuan, jangan sampai kita tak buat sesuatu. Jangan sampai kita tak buat sesuatu mengingatkan tentang Palestin ini. Jadi kita kena ada niat dan kita berusahalah untuk mudah-mudahan kita mampu sampai ke sana insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita ke ayat seterusnya insya-Allah. Baik. Seterusnya kita menjemput Ustaz Khairul Rosihan untuk menyampaikan ayat daripada surah Al-Hadid ayat 1 sehinggalah ayat 5. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segoknya orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi wa lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم Wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Riz atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Baik, terjemahan surah Al-Hadid ayat 1 hingga 5. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah yang Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dia mengetahui apa yang sedang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Baik, tuan-tuan, surah Al-Hadid maksudnya besi, ya? Besi. Dikatakan surah ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dan surah-surah yang lainnya dengan tasbih, kerana Allah hendak menceritakan kepada kita bahawa semua makhluk bertasbih kepada Allah dengan cara mereka yang tersendiri. Kan? Ada dulu di Indonesia, dia buat satu kajian tentang tumbuhan. Tumbuhan. Maka tumbuhan tu dia letak kamera melihat tumbesarannya. Tumbuhan yang diletakkan tasbih dan tumbuhan yang tidak diletakkan tasbih. Tumbesarannya cukup berbeza, tuan-tuan. Tumbesarannya cukup berbeza. Baik. Yang mendengar tasbih dan zikir itu dikatakan tumbesarannya cepat, laju. Dulu ada Ustaz Zahzan dalam kuliah dia masa tu, kami di Kuching lah, dia datang. Dia menceritakan bagaimana ada satu projek ternakan lembu susu. Kan pagi-pagi toki ladang tersebut akan mainkan ayat Quran, so satu padang terdengar ayat Quran. Habis lembu-lembu dia, tuan-tuan, dengar ayat Quran semua. Masya Allah. So hasil susunya memang hebat lah, memang hebat. Cuma saya tak ingat dia bagi tahu tu dekat mana. Ini berlaku dekat Malaysia ni, bukan cerita pasal Uganda kan. Ini cerita pasal Malaysia. Jadi Masya Allah, tuan-tuan. Begitulah juga ya. Agak-agak janganlah padang, janganlah tempat lain berkumandang ayat Al-Quran tiba-tiba di rumah kita tidak kumandangkan. Sama ada kita yang baca sendiri ataupun kita pasang tape dan sebagainya. Maka kalau dalam rumah kita, elok kita baca kuatlah sikit. Kan? Kecuali kalau malam-malam orang tidur, kita tak payahlah baca kuat-kuat. Kan? Sebab nanti ganggu pula orang tidur. Kan? Tapi kalau dia nak subuh, tak apalah baca kuat-kuat. Masalahnya bila kita baca subuh-subuh, kita baca pun lagi kuat, kemudian makin pelan, lebuh terus kan. Baik. Menunjukkan bahawa Allah SWT kata bahawa semua makhluk bertasbih kepada Allah. Bertasbih ni apa dia? Memuji Allah. Memuji Allah dengan caranya yang tersendiri. Nah, kita saja yang tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan tasbih ini, kerana pengetahuan kita amat terhad. Iyalah, tuan-tuan, kalau kita tengok jenis National Geographic ni, interaksi antara haiwan tu contoh dia, Masya Allah. Bayangkan bila dia orang buat dokumentari tentang gajah contoh dia. Rupa-rupanya bunyi gajah tu satu hal lah. Tetapi telinga gajah juga memberikan dia punya orang kata cara mereka berhubung dengan bunyi melalui telinga tersebut. Telinga tu yang dikepak-kepak tu. Kita, tuan-tuan, tak faham apa. Itu sebab ya, kadang-kadang bila kita melihat orang bisu dan sebagainya, tuan-tuan, orang bisu, orang pekak dan sebagainya kan,
Tak usahlah kita nak rasa apa sangat. Kita rasa simpati tu baguslah. Rasa apa sangat ni macam mana? Tak usahlah kita rasa macam kita terlebih daripada mereka. Belum tentu tuan-tuan. Sebab di saat kita berdua, dia seorang, maka yang bisunya dia. Yang bisunya dia. Tetapi kalau di saat yang bisu berdua, yang boleh bercakap kita seorang. Dia bercakap menggunakan jari jemari mereka. Sekarang siapa yang cacat? Baru ada akal tak? Dia buat dengan tangan dia tuan-tuan. Kita haram tak faham. Dia berinteraksi dua orang tu dengan tangan dia. Ya Allah, bukan main lagi dia orang ketawa. Kita ni tak tahu apa dia orang cakap. Di saat itu tuan-tuan, yang cacatnya kita. Masya Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, terlalulah kita kena berhati-hati dengan hati kita sendiri. Tetapi dia kata sini, dalam banyak ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala memberitahu bahawa sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk adalah manusia. Maka jikalau manusia itu makhluk yang terbaik, maka tentulah tasbih yang terbaik dilakukan oleh manusia. Dan orang Islam bukan sahaja manusia, mereka adalah sebaik-baik manusia. Allah sebut apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik manusia. Dikeluarkan, dihantarkan untuk manusia. Kan? Untuk apa? Untuk ta'muruna bil ma'ruf, ngajak buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang buat jahat. So, nak jadi yang terbaik, kena ajak buat yang baik. Nak jadi khairul ummah, sebaik-baik umat, dengan syarat apa? Ajak orang buat baik, larang orang buat jahat. Namun seandainya dua kriteria ini tidak mampu kita adaptasikan dalam kehidupan kita tuan-tuan, maka kita tak layaklah berada dalam kuntum khaira ummah tu. Maknanya tak layak kita berada dalam sebaik-baik ummah tu. Nak ajak orang buat baik senang tuan. Tapi nak larang orang buat jahat ni yang masalah. Yang ni masalah tuan. Tapi kita kena ingat tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut apa? Akan diangkat keberkatan wahyu apabila amal ma'ruf dan nahi mungkar tidak lagi dilaksanakan. Jom, kita mulakan dengan diri kita. Kita tengok tang mana kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat dari segi ajak orang buat baik. Kita tengok. Pada masa yang sama kita tengoklah tang mana ada kecacatan sikit-sikit yang kita rasa memang kita kena perbaiki. Maknanya ada jahat-jahat yang kita buat. Jahat ni tak semestinya merompak tuan. Jahat ni tak semestinya buat yang besar-besar tu. Kita tahulah kejahatan kita, kan? Maka jangan kita bawa kita mati esok bersama dengan dosa-dosa yang sedang kita buat kepada Allah SWT. Yang tahunya siapa? Yang tahunya kita. Kan? Ada orang, dia mampu baik kepada orang di luar dengan kawan ni, Masya Allah. Tetapi dengan di rumah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So benda-benda macam ini juga tuan-tuan, perlu kita tengok supaya apa? Kita tak nak orang luar suka pada kita, tetapi di rumah kita mereka mendoakan ketiadaan kita. Kita tak nak macam itu. Nah, baik. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala hendak menegur orang-orang Islam dalam surah-surah ini, dalam surah-surah yang ada musabbihat ni, yang dimulakan dengan tasbih-tasbih ni. Allah Taala nak menegur mereka tidak memenuhi kedudukan mereka sebagai insan yang terbaik. Sepatutnya mereka melakukan banyak tasbih. Dan cara Allah Ta'ala tegur adalah dengan mengatakan makhluk lain melakukan tasbih, maka wahai manusia, manalah tasbih daripada kamu ini. Tuan-tuan, amatlah betulnya ini ya. Bila mana Allah Ta'ala kata makhluk lain pun bertasbih, maka kita fahamlah bahawa sebenarnya kita lebih layak dan lebih patut bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tasbih ni puji Allah tuan-tuan. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Dia puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada siapa-siapa dekat sini yang doanya mungkin belum makbul? Tak, tapi kena ingat, kalau dia susun lah, dia kata, Ustaz, dia kata, saya ada satu permintaan tapi tak dapat sampai lagi hari ni katanya. Tak dapat lagi sampai hari ni. Ya, di saat dia tak dapat, di saat satu permintaan tu dia tak dapat, cuba dia tengok balik semula permintaan-permintaan yang dia dapat. Kadang-kadang yang dia tak minta pun dapat tuan. Yang kita tak minta, tiba-tiba dapat sekian. Maka layaklah
kita bertasbih sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ditakdirkan umur kita panjang, kita antara orang yang mampu menjadikan tasbih sebahagian besar dalam kehidupan kita. Namun seandainya Allah SWT takdirkan umur kita tidak panjang, ayolah mudah-mudahan kita hiasi saat-saat terakhir kita berada di bumi Allah SWT ini dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam apa keadaan, insya-Allah. Nah, baik. Seterusnya kita pergilah kepada ayat yang seterusnya, surah Al-Hashr, yang insya-Allah akan disampaikan bacaannya oleh Al-Qari Ustaz Zulkifli bin Musannif. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nizam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحرش ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Zul. Masya-Allah. Menantu siapa lah ni? Kan, sejuk hati mak mentua. Dapat menantu baca Quran macam tu. No? Masya-Allah. Baik. Surah Al-Hashr ayat 1 hingga 5. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka. Pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah SAW. Kamu, wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Serta dilemparkannya perasaan cemas dan takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian daripada luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu. Wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran yang demikian itu buruknya terhadap mereka,
tentulah dia akan menyeksa mereka di dunia dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat siksaannya. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaan yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, kerana dia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang. Nampaklah pula dah ni. Orang-orang mukmin. Dan kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cerita ini menceritakan tentang pengkhianatan dalam perjanjian. Pengkhianatan dalam perjanjian. Namun sebelum itu, kalau kita perasan dalam surah ini juga Allah mulakan dengan tasbih, kan? Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan yang di bumi. Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi surah ini dengan memberitahu bahawa semua yang memulai surah ini dengan memberitahu bahawa semua yang di langit dan di bumi bertasbih menyucikannya, memujikannya, mengagungkannya, membesarkannya, menyembahnya dan mengesakannya. Tetapi manusia tidak mengerti tasbih mereka. Dulu tuan-tuan, kami ikut kuliah Ustaz Basit bin Abdul Rahman. Ustaz Basit Abdul Rahman. Dr. Basit Abdul Rahman. Masa tu dia kuliah tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Jadi dia buat dekat 6 masjid dalam tempoh 2 hari kalau tak silap saya masa tu. Kami berlari-lari dan ngikutnya. Subuh. Dalam masa 1 hari. Subuh rukun yang pertama. Zuhur rukun yang kedua. Lepas tu ikutlah masjid lain-lain. Subuh lain, zuhur lain. Masya Allah. Seronok tuan-tuan sebab masing-masing nak masa tu kan. Jadi saya ingat lagi ketika itu dia kata, tuan-tuan, sebenarnya dia kata, guruh itu adalah bunyinya suara malaikat bertasbih kepada Allah. Tuan-tuan, bayang kalau bunyi guruh tu bunyi malaikat, tuan-tuan, bunyi yang begitu kuat tu bunyinya malaikat, macam manalah agaknya tuan kepada suara yang punya bunyi tu. Kan? Mana mungkin seorang yang kurus kering mempunyai suara yang begitu besar macam itu. Secara logiknya lah, tentulah tuan badan kepada bunyi guruh tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahulah nak kata macam mana. Itu sebab bagi orang yang dia masuk ke neraka, Allah Subhanahu Wa Taala akan kata apa? Campakkan dia dalam neraka. So, maka dipegang, diseret, dicampakkan manusia ke dalam neraka. Tentulah yang nak mencampakkan itu lebih besar dan lebih hebat daripada manusia yang ada hari ini. Baik, dalam surah Al-Hashr ni, Nabi SAW dengan Yahudi Bani Nadir di Madinah membuat perjanjian tentang bagaimana untuk meneruskan kehidupan di Madinah. Apabila ada orang lain cuba mempengaruhi Bani Nadir ini, kan, akhirnya mereka melakukan pengkhianatan dan bertujuan untuk membunuh Nabi SAW. Tuan-tuan, kita dengan Al-Quran ni janganlah ragu. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab dia yang tidak ada keraguan pada dia. Kejadian ketika kapal terbang langgar bangunan tu. World Trade Center tu langgar kan. Apa berlaku tuan-tuan? Maka orang-orang bukan Islam ketika itu di USA katakan, di Amerika Syarikat 2 minggu selepas peristiwa itu berlaku tuan-tuan, Al-Quran habis di pasaran. Al-Quran habis di pasaran. Kerana apa? Mereka nak mencari titik-titik yang boleh membawa Islam ke mahkamah sehingga akhirnya boleh dilenyapkan Islam itu seluruhnya. Tapi apa berlaku tuan-tuan? Apa berlaku?
Saintis baca Quran, saintis masuk Islam. Orang sastra baca Quran, orang sastra masuk Islam. Apa lagi? Bidang apa pun mereka baca Islam, mencari keraguan-keraguan yang dibawa oleh Quran, oleh Islam. Tapi akhirnya mereka pula yakin pada Islam. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Kasih sayang Allah Ta'ala ni, Masya Allah. Begitulah berbeza. Lain yang mereka rancang, tetapi lain yang berlaku. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita kena yakin tentang janji Allah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan reda orang Yahudi dan orang kafir ini dengan kita, sehinggalah kita mengikuti cara mereka. Tuan-tuan, saya nak berpesan pada diri saya. Saya nak berpesan pada tuan-tuan, kalau ditakdirkan tuan-tuan jumpa dengan anak kita masing-masing, sama-sama kita pakat pesan-pesan juga pada anak-anak kita tuan-tuan. Tidak bersama dalam bidang politik terhadap orang-orang alim di kalangan kita tak jadi masalah langsung. Tetapi jangan sampai kita kurang adab dengan orang-orang alim. Dia gitu. Nah, kita tidak sama medannya, tidak sama pahamannya, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai ketidaksamaan itu menyebabkan kita kurang adab dengan orang-orang alim. Tuan-tuan nak respon ke, nak kata ke, nak apa ke, jangan terhadap orang alim ni kita kata lebih kurang. Sedangkan kita hanya mengetahuinya melalui medsos. Jangan. Kan? Sebab apa? Takut. Akhirnya kita termakan di perkataan kita sendiri. Sebab orang alim mereka kenal Quran, mereka kenal agama jauh sangat daripada kita tuan-tuan. Mentafsirkan sesuatu itu dengan ilmu dan dengan kepahaman sungguh-sungguh. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang mentafsirkan sesuatu melalui emosi. Jadi saya nak ngajak tuan-tuan dengan sedikit pencerahan surah Al-Hashr ini menjadikan kita, jangan kita jangan kita percaya kepada orang yang tidak percaya kepada Allah. Dengan Allah saja mereka tidak percaya, mana mungkin mereka akan melakukan terbaik kepada yang sebaliknya. Maka tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, bagus ada kesempatan tuan-tuan bacalah tentang perjanjian yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW bersama Bani Nadir dan bagaimana pengkhianatan ini berlaku. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah seterusnya kita ke ayat yang terakhir, ke surah yang terakhir, dan dia macam biasalah tuan-tuan, kan, kita menjemput insan kamil seterusnya. Tidak lain tidak bukan Ketua Penolong Pengarah Padani SPI Ustaz Muhammad Azlan bin Muhammad Nur untuk menyampaikan bacaan surah At-Taghabun ayat 1 hingga 5. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Kamil mutakamil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Allah. Lain tuan-tuan. Orang Arab baca Quran dengan orang Melayu baca Quran.
Kan? Saya ni baca Quran lidah tempoyak kan. Kan lidah tempoyak. Macam Ustaz Lan, dia baca Quran, dia lidah nasi Arab. Kan? Lidah nasi Arab. Jadi lain, masya-Allah. Barakallah fi kan. Satu bacaan yang kita rasa sampai lah tuan-tuan. Alhamdulillah, seronok. Baik, terjemahan ni tuan-tuan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah. Baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala pujian, dan ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang mengatur kejadian kamu, maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman. Dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan serta membalas masing-masing apa yang kita kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah, dan dia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu. Dan kepadanya lah tempat kembali. Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan. Dan Allah sentiasa mengetahui segala isi hati yang terkandung dalam dada. Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka. Dan mereka pada hari akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakannya dengan tasbih. Jadi mengingatkan kita bahawa mudah-mudahan selepas hari ini tuan-tuan, jangan sampai kita lupa lagi bertasbih pada Allah dalam situasi-situasi yang kita ada. Contoh, kita belajar apabila selepas solat. Orang yang selepas solat, dia bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, melengkapkan yang ke-100-nya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, orang dosa di akhir zaman itu umpama debu-debu yang berterbangan. Betapa susahnya kita nak ngelak dosa ni tuan-tuan. Kita nak ngelak dosa, kadang-kadang kita berkawan dengan orang yang kita kata baik. Tetapi di saat kita berkawan dengan dia, daripada jauh kita nampak dialah sesempurna manusia yang kita nak rapat. Tetapi bila kita baik, dialah sejelik-jelik makhluk yang kita kenal. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Ini cukup menakutkan tuan-tuan. Cukup menakutkan. Jadi dosa dengan kita hari ini terlalu sukar kita nak mengelaknya. Kalau dulu kita keluar rumah baru boleh berdosa tuan-tuan. Jarang nak berdosa lah rumah ni. Dulu keluar rumah lah terpaksa tengok yang dedah sana lah, dedah sini, sebagainya. Tetapi sekarang tuan-tuan, yang dedah-dedah tu semua dalam rumah kita. Cukup dengan TV yang kita ada tu menjadikan Masya Allah. Ada orang tuan-tuan, tengok TV bola. Kan? Perak lawan Terengganu. Ajak satu keluarga tu. Mentang-mentang lah dia kahwin dengan orang Terengganu. Kan? Ajak satu keluarga tengok ni. Siapa kalah kena denda. Kamu geng mak ke geng ayah? Anak tu ada anak dara tu. Tengok pera orang main sebagainya. Allah Ustaz. Tengok pera orang main bola je pun bukan rasa apa-apa. Bukan masalah rasa tak rasa. Masalahnya kita telah membiasakan diri dia melihat macam tu. Esok dia biasa dengan macam tu, baru kita nak larang. Jangan tuan-tuan. Jangan. Nah, so situasi ni tuan-tuan, dia sukar untuk kita mengelaknya dah. Apatah lagi sekarang. Dulu kita beli TV mahal-mahal sebab nak kumpul kat ahli keluarga. Sekali bila TV dah mahal, keluar pula handphone. Siapa pun tak tengok TV. Aduh, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, maka jom kita menjadikan diri kita ini untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa. Tuan-tuan ya, apabila kita melihat di sini, bahawa di sini Allah SWT disebut tentang bagaimana ada orang Islam, ada orang kafir.
Tuan-tuan, saya teringat satu buku yang saya baca. Dalam tu ditulis oleh Dr. Syekh Ramadan Al-Buti. Tuan-tuan, tulisan Dr. Ramadan Al-Buti ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan baca tuan-tuan. Dia seronok tau. Dia tulisan Syekh Ramadan Al-Buti ni, kalau kita baca buku dia tu menyebabkan kita akan lambat kita habis membacanya. Kan kita katalah kita suka baca buku, tapi ada buku yang kita baca. Sebab ada pendapat mengatakan kalau baca buku tu elok baca laju lebih banyak kita ingat daripada kita baca lambat-lambat. Terpulanglah. Dia orang bawa analogi macam bawa kereta laju dengan bawa kereta lambat. Mana lebih selamat? Dia orang kata bawa kereta laju selamat. Sebab bawa kereta laju kita konsentrate, beri perhatian. Bawa kereta lambat, tengok tepi, tengok kanan, tengok tepi, tengok kanan, sudah longkang. Contohlah kan. Contoh. Wallahu a'lam bishawab. Ikutlah mana-mana pun kan. Ikutlah mana-mana pun. Tetapi tuan-tuan, tapi kalau baca buku Ramadan Al-Buti, buku Hamka, bila kita baca kan, dia akan jadi kita lambat. Bila kita baca sekejap, kita akan menung sikit. Baca sekejap, kita akan menung sikit. Sebab dia menyentuh benda-benda yang kadang-kadang realiti depan mata kita, tuan-tuan. Contoh. Dia bawa di situ, dia kata, dulu pernah ditanya seorang mufti agung Mesir kepada Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Pernah ditanya seorang mufti agung kepada Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, apakah ramalanmu tentang khilafah Uthmaniyah? Maka dijawab oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ni tuan-tuan kenal lah. Dia Turki dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak. Tuan-tuan boleh cari buku-buku dia ni. Buku Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ni tuan-tuan bagus. Kita yang tua baca pun bagus. Kalau dapat kita bagi anak-anak kita yang remaja baca, bagus tuan-tuan. Sebab dia memberi satu rangsangan bagaimana nak jadi orang macam tu. Badi'uz Zaman Sa'id Nursi umurnya 15 tahun menghafaz 80 buah kitab. Menghafaz 80 buah kitab. Bukan senang-senang. Dalam masa 3 jam dia boleh hafaz satu kitab yang susah. 3 kitab. Dalam satu jam dia boleh hafaz kitab-kitab yang susah-susah pun boleh hafaz. Ini orang hebat tuan-tuan. Baik. Jadi ditanya, maka dijawab oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ketika itu. Ini puluhan lama tahun dulu ni. Dia kata apa? Khilafah Uthmaniyah sedang hamil dan dia akan melahirkan etis daripada kelahirannya itu. Manakala Barat juga sedang hamil dan di Barat mereka akan melahirkan benih-benih Islam. Tuan-tuan, kita baca tu kan membuatkan kita terhenti tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia berlaku depan mata kita hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan pernah terfikir ke kita akan hidup di zaman yang ada gay, yang zaman ada lesbian, yang zaman ada segala-gala benda yang macam itu. Sehingga anak-anak kita pun kita rasa runsing kalau dia keluar tuan-tuan. Kan? Anak-anak kita kalau dia nampak buruk sangat, kita pun jadi susah hati. Ngapalah kamu ni buruk sangat, beriahlah sikit. Tapi kalau dia beriah-riahkan tuan-tuan, kalau dah nampak jambu sangat kan, pun susah hati juga. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ini kerisauan-kerisauan yang sentiasa melanda kita tuan-tuan. Dan dia berlaku depan kita. Pernahkah kita fikir kan? Pernahkah kita fikir? Kita kena fikir tuan-tuan. Kita kena fikir. Bayangkan pada tahun 2013, LGBT di Malaysia 170,000 orang. Pada tahun 2018, peningkatannya dalam masa tempoh 5 tahun. 2018, peningkatannya 100,000 tuan-tuan. 270,000 orang. Itu 2018. 2021. Wallahu a'lam bissawab. So kita kena rasa cakna benda ni tuan-tuan. Dan dia merunsingkan. Okey, macam mana kita nak menanganinya? Sebab kita pun nak sampai ke hujung benda ni. Tuan-tuan, antara kerisauan kita ialah kita kurang berdoa pada Allah. Satu. Tetapi kerisauan kita juga ialah kita berdoa takut-takut dia tak sampai tuan-tuan. Dr. Ramadan Al-Buti juga menyentuh antara perkara yang penting antara hubungan kita dengan Allah ialah cinta tuan-tuan. Ialah cinta. Tetapi adakah kita sudah cinta pada Allah? Adakah kita tu dah sampai cinta kita pada Allah? Tuan-tuan, bukan senang ya untuk melahirkan cinta pada Allah ni
melainkan dia ada dia punya jambatan dia. Saya buat contoh tuan-tuan. Sebab kita takut di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita membaca kalam Allah, tetapi dia tak sampai. Paling malang lagi, kita semayang, tak sampai. Okey, saya nak buat contoh. Tuan-tuan kenal Siti Nurhaliza tak? Okey, Alia boleh dengar tak video ni? Hai. Aku pula ditanyanya. Aduh, sabar. Tak apa. Saya nak tanya ni kan, Ustazah Halilah kenal tak Siti Nurhaliza? Ini peminat tegar ni rasanya. Ustazah Halilah tak boleh tanya lah. Tapi ni, Abang Kamal kita, Abang Kamal. Abang Kamal, kenal tak Siti Nurhaliza? Melampau-lampau tak kenal tak? Okey, tuan-tuan bayangkan, kita kenal Siti Nurhaliza melalui lagu dia. Dia tak kenal kita pun. Dia tak kenal kita pun. Tetapi kita kenal dia. Malah ada orang bukan setakat kenal, tahu apa warna kegemarannya, apa pelik kereta dia, apa. Tuan-tuan bayangkan ya. Dengan lagunya yang sedap, yang kita dengar dengan telinga kita ni, sampai kita pada dia. Sehingga kita mengerti banyak benda pasal dia. Kalau dulu zaman-zaman CD, zaman kaset dulu rasanya, ya Allah, berbeli kita ni, simpan ni, Allahu Akbar kabirah. Maknanya apa? Dengan suara dia tu, sampai kita pada dia. Satu. Yang kedua, kita pergi tengok rumah orang, kan? Kita pergi tengok rumah orang yang cantik. Kan? Ada orang buat rumah, tuan-tuan. Kan? Rumah. Yalah rumah macam biasa-biasa. Dia renovate, ya Allah Rabbil Karim. Udah luar biasa jadinya. Jadi luar biasa. Dengan ada balkoninya, dengan ada itunya, dengan ada ininya kan. Orang lain tuan-tuan nak pergi tengok tempat tinggi-tinggi, terpaksa panjat bukit Meru ke kan. Terpaksa naik-naik Maidin ke belah atas. Tapi ada orang tak payah tuan-tuan. Dia duduk depan rumah dia naik kan, tengok balkoni. Dia tengok balkoni nampak bukit itu, bukit ini tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Baik. Kalau kita pergi ziarah rumah dia tuan-tuan, kita tengok tukang kayu buat kan. Orang buat, tukang tak ada siap lah rumah tu. Bila rumah tu cantik tuan-tuan, apa kita tanya? Kalau ada 10 soalan lah, kalau ada saya susun 10 soalan, tuan-tuan setuju tak kalau saya kata, dalam antara soalan-soalan yang ada tu, kan, kita tanya, siapa tukang yang buat? Betul tak? Siapa tukang yang buat? Kan? Biasanya kita akan tanyalah. Jarang kita tanya kita akan tanya tuan-tuan. Bayangkan, cantiknya rumah itu menyebabkan sampai kita kepada tukang. Sedangkan, tahu apa tukang tu pun. Kita sampai tanya dia duduk mana lah apa. Kadang-kadang macam-macam lagi. Cantiknya apa yang dia buat itu sampai kita kepada dia. Tuan-tuan, kita minum air. Kita minum air. Kemudian katalah sedap air tu kan. Kita minum. Oh sedapnya. Siapa buat ni? Orang tu petunjuk. Tu dia buat. Takat tu lah. Tak sampai pun kepada yang mendatangkan sedap tu. Sedangkan yang mendatangkan sedap itu jauh lebih hebat daripada yang buat tu. Betul? Sebab ada orang minum tak rasa sedap. Kita minum rasa sedap. Kita berjalan ni tuan-tuan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita segar, bugar dan sebagainya. Kita dapat semayang tu sendiri. Itu sebab lepas semayang kita kena sebut Alhamdulillah. Sebab apa? Dapat semayang. Sebab ada orang yang tak dapat semayang. Dia nak semayang tapi dia tak dapat semayang. Macam hari ni. Ada orang dia nak sujud. Dia tak dapat sujud. Dia boleh semayang. Dia tak dapat sujud. Malah ada orang yang dia nak semayang pun tak dapat semayang. Maka tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Kerisauan kita, kenapa tak sampai? Sebab tidak adanya cinta dengan Allah SWT. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, banyak perkara yang sebenarnya begitu boleh merosakkan kita, terhubungan kita dengan Allah dan sebagainya. Namun insya-Allah dengan adanya sesi-sesi yang macam ini, kita hari ini bersatu tanpa sebab lain, melainkan sebab agama, sebab Al-Quran. Ini satu benda yang begitu rahmat tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita ni, menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang menjadi saksi di akhirat esok. Mudah-mudahan kalaulah pertemuan ini menjadi kuat tuan-tuan, boleh melebihkan daripada yang lain-lain. Kot sebab pertemuan inilah akhirnya
kita boleh menjenjah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar kabir. Kita rasa seronok sebab hari ni warga JPN kita 158 orang tuan. Kan? Tadi 17, 15, tak apalah turun naik macam ombak juga. Itu perkara biasa tuan kan. Itu perkara biasa. Namun ini benda besar tuan. Ini benda besar. Mudah-mudahan hari ni kita baca ayat 1 sampai 5 kan. Tapi tuan-tuan, sendiri-sendiri jomlah kita pakat-pakat baca juga. Ada kesempatan nanti kita boleh buat lagi. Tak semestinya masa Quran Hour ni je. Setahun sekali kita buat macam ini. Tetapi mudah-mudahan ada masa-masa yang lain kita boleh buat lagi dengan orang lain, boleh beri pencerahan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kongsi pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, rasanya daripada saya itulah apa yang saya nak kongsikan sebagai sedikit pencerahan tentang apa yang kita sembangkan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, Quran sentiasa menjadi orang kata kekuatan bagi kita. Quran ada 604 muka surat. Ada 604 muka surat. Jadi kalau kita nak khatamkan dalam 6-7 bulan sekali, kita bacalah sekitar 3 muka surat sehari. Kalau kita nak khatam dalam sebulan setengah, kita bacalah sekitar 7 muka surat sehari, tuan-tuan. Kan? Tak kisahlah nak macam mana pun, tetapi kita mesti baca, tuan-tuan. Kita harap hari terakhir kita berada di atas muka bumi juga, hari itu kita Allah Ta'ala izinkan selepas kita baca Quran. Ya Allah, janganlah ambil nyawa kami, janganlah ambil nyawa kami di saat ataupun di hari yang kami belum baca Quran. Tuan-tuan, pastikan diri kita boleh baca Quran, pastikan anak-anak kita boleh baca Quran, pastikan keturunan kita boleh baca Quran. Kalau tak boleh tuan-tuan, kita mesti buat sesuatu. Kita mesti buat sesuatu. Kalau perlu habiskan duit untuk upah orang ajak, upah orang. Apa pasal pula Ustaz? Dia orang kena ikhlas lah Ustaz, tuan-tuan. Ustaz pun makan nasi juga macam tuan-tuan. Kan? Kita dah ambil masa dia. Tuan-tuan, berapa pun tuan-tuan bayar kepada ustaz-ustaz ni untuk mencelikkan anak-anak tuan-tuan disebabkan kita tak mampu nak ajar, tak ada nilai tuan-tuan. Tuan-tuan bayar 1 juta pun tak ada nilai tuan-tuan. Sebab anak itu akan duduk tepi mayat tuan-tuan, tepi kubur tuan-tuan untuk baca Quran untuk tuan-tuan. Oh, tak ada nilai tuan-tuan. Jangan katalah 1 juta tu banyak. 1 juta tu yelep putih tak ada nilai tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Maka jom ambil kesedaran ini untuk saya memperbaiki, untuk tuan-tuan memperbaiki. Jadi rasanya sampai setakat ini dulu pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Saya tak tahu kod-kod tuan KPP kita ke ataupun tuan KPK kita ke ada nak cakap sesuatu sikit sepatah dua kan? Tuan KPPK ada? Ada tu, insya-Allah. Ustaz Mat. Kod Ustaz Muhammad ada nak tu sikit sepatah dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan dan rakan-rakan semua warga jabatan Perak yang tadi. Ustaz tak apa dengar. Pakai mic yang lain ni. Halo. Boleh Ustaz. Okay, apalah, saya mengucapkan sesuatu penghargaan dan terima kasihlah kepada rakan-rakan dan khususnya warga Jabatan Pendidikan yang dapat bersama kita pada hari ini dalam Quran Hour dan alhamdulillah, insya-Allah ini bukanlah satu perkara yang terhenti di sini sahaja, dan insya-Allah ini kita akan teruskan sekiranya program ini dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain juga. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, Ustaz Nizam sedikit pertemuan ni iklan. Pada malam ini semua warga jabatan dijemput untuk bersama-sama dengan Doktor Pengarah dalam majlis baca Yasin Ambang Merdeka
bermula daripada pukul 8, kita akan start lebih kurang pukul 9 lah, ataupun mungkin lebih awal lah. Jadi jom kita bersama-sama Dr. Pengarah untuk majlis bacaan Yasin sempena Amal Merdeka bagi tahun 2021 ini. Kemudian secara Google Meet juga link yang sama seperti yang ini. Kemudian kita akan log out daripada Google Meet dan kita ke Facebook Jabatan pula. Di Facebook Jabatan kita akan live bual bicara ilmu Amal Merdeka bersama dengan seorang jurulatih dakwah kita, guru pendidikan Islam, Al-Fadil Ustaz Haji Ismail Syari. Okey. InsyaAllah, dan bersama-sama moderatornya pelatih-pelatih intern kita daripada Universiti Malaya, insyaAllah. Jadi jemput kepada semua warga jabatan untuk bersama-sama nak Google Meet bacaan Yasin, dan semua warga pendidikan di Facebook jabatan pada pukul 9 suku sehingga 10 suku insyaAllah di Facebook jabatan pada malam ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan Allah Ta'ala sekalian, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi bersama-sama daripada jauh pun ada nampaknya, alhamdulillah. Jom kita tutup majlis kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan yang masih ada, boleh kita buka gambar? Buka gambar dulu. Ustaz Halillah, kita takat gambar. Okey, siapa-siapa yang ada lagi boleh onkan kamera masing-masing. Kita takat gambar. Oh, Tuan Haji Zul ada ke? Patutnya Tuan Haji Zul kena bagi sikit tadi. Ustaz Nizam. Lama tak dengar. Ustaz Nizam ni lama tak dengar, rindu. Itu macam mana pun akan dengar juga dah. Tahniah, terima kasih. Saja ni, aduh. Banyak. Hebat. Okey, tuan-tuan, onkan kamera insya-Allah. Kita akan takat gambar. Okey. Ustazah. Okey, ready. 1, 2, 3. Okey. Sekejap. Last sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuan Haji Zul malam ni pula, Tuan Haji Zul. Baca Yasin. Ustaz, ada mana? Ada pejabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pejabat di rumah ni? Dia pejabat. Kami dia pejabat. Oh, pejabat. Okey. Main. Lama tak beli yang ustaz main ni. Okey. Nanti pi. Sekejap lagi pi. Okey, right. Ustaz Malik, terima kasih Ustaz Malik. Sama. Alhamdulillah. Kampung okey Alhamdulillah, yang insya-Allah saya jaga mana okey mah. Ustaz, buka kembang. Lama tak nampak ustaz ni. Ustaz Malik. Tu memang buka tu. Ada tu. Tak keluar kembang. Ada. Mika betul. Awak nampak Mika tu? Saya tak Malik. Hebat Ustaz Malik. Link kehadiran ada. Nanti masukkan dalam kelab. Nanti kita masuk dalam kelab. Dan Telegram kelab insya-Allah. Tuan-tuan, lebih kurang daripada apa yang saya cakap tadi tu, minta maaf lah. Aku tak betul, nanti beritahu. InsyaAllah. Dia yang kurang tak ada, semua lebih Zam, jangan risau. Allah. Terima kasih Ustaz Nizam. Terima kasih banyak Ustaz. Yang terlibat bacaan tadi, terima kasih. Masya Allah. Barakallah fiik. Semuanya baik-baik insya-Allah.
Dia orang kat sana puang. Itu sekolah sana juga dia SK.